ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah SWT dan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada kali ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang setia dalam mempelajari ilmu faraid. Sebenarnya saya dah setting tadi kan, tapi bila kita nak on dia gambar tadi, dia tak seperti yang diharapkan. Jadi saya restart komputer balik. Jadi inilah dia hasil dia. Jadi 15 minit. Jadi, okey. Untuk itu sebelum kita bermula, kita kita baca kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik. Seminggu dah kita dah kuliah yang lepas tu, siri yang keempat. Bagaimana dengan perjalanan melukis, melakar carta waris, semua successful? Boleh? InsyaAllah, Ustaz. Cik Muhammad Azhar, ni kalau tak salah saya, Cik Muhammad Azhar doktor rasanya. Tak begitu ya Cik Muhammad Azhar? Doktor dah. Yalah doktor sebelum ni. Doktor apa tu? Sekarang dah bersara, Ustaz. Sekarang dah bersara. Dah bersara dah. Doktor medik ke? Medical No, doktor no. ya? Doktor falsafah. Doktor falsafah. Oh, sama dengan saya jugalah. Mhm. Tapi doktor tu tak boleh buang sampai mati pun ada, insyaAllah. Jadi kita merakni jugalah, tak boleh panggil encik lah, kita panggil doktor jugalah. Okay. Sebab itu apa ni, kita rakni kepada seseorang, insyaAllah ya. Jadi siapa-siapa yang apa kata orang tu, yang dia ada title itu, kita rakni dia lah. Bukan kita nak banggakan dia, tetapi kita rakni dia macam tu. Ya, Dr. Muhammad Azhar. Okay. Baik, Cikgu Cikgu Nur Ismail, macam mana? Cikgu? Ada. Guru besar ni. Okey nak? 30 boleh buat? Tak buat? Dekat 30 lah. Allah salli ala Muhammad. Baik. Macam biasa, okay, pada permulaan, hari ini kita akan masuk kepada asal masalah. Tapi sebelum pergi kepada asal masalah, kita akan review sikit, kita revise sikit berkaitan yang terdahulu, iaitu carta waris dan juga fatwa. Ya. Apa yang kita buat sebelum ni, okay, kita share dulu. Puan Siti okey? Okey, Doktor. Okey, Ustaz. Okey. Okey. Jadi sekarang ni, Alhamdulillah, okey, kita teruskan. Apa yang kita buat sekarang adalah ilmu nasab. Ilmu nasab, iaitu yang pertama sekali kita kena ingat, ya, walaupun kita dah tahu, tapi kita kena buat juga, kerana Ustaz Wan Abdul Halim pernah kata, hari ni kita boleh buat, besok belum tentu lagi boleh buat. Saya pegang dengan kata-kata itu. Jadi apabila kita rasa kita pandai, tapi besok belum tentu lagi kita pandai. Kecuali kalau kita continuously kita biasa, kita buat, ya, kita buat hari-hari, dan itu jadi makanan kita. Jadi itu tak ada masalah lah, kan? Tapi saya pernah buat sesuatu, ya, yang Ustaz Wan Abdul Halim pernah suruh semua orang buat. Hari ni saya boleh buat,
besok saya tak boleh buat. Jadi benda ni kena dilazimkan. Ya, perlu dilazimkan. Oleh kerana mic saya ni kat bawah ni tak boleh ya. Dia kena pegang macam ni. Jadi terpaksa lah macam tu kan. Kalau tak nanti suara tak berapa cantik. Okey. Kemudian siapakah waris yang seterusnya, iaitu pasangan, iaitu suami ataupun isteri. Okay. Kemudian kita ada anak lelaki dengan anak perempuan. Kemudian turun daripada keturunan lelaki. Anak lelaki akan ada cucu lelaki dan cucu perempuan. Anak daripada anak perempuan tak boleh terima pusaka. Okay. Kemudian diturun lagi kepada cicit. Golongan lelaki saja. Iaitu cicit lelaki dan juga cicit perempuan. Okay. Cicit lelaki dan cicit perempuan. Kemudian kita naik ke atas. Yang bawah ni, ya, waris utama. Waris utama, maaf saya, ini adalah waris, kalau ikut asabah, dia ni adalah waris yang pertama sekali. Okay. Waris utama terbagi kepada 5 orang. Iaitu ibu, bapa, suami atau isteri, anak lelaki, anak perempuan. Ini adalah waris utama. Kalau waris utama ni semua ni ada, maknanya semua waris ini akan dapat pusaka. Okay. Yang belah bawah ni, cucu lelaki, cucu perempuan, cicit lelaki dengan cicit perempuan. Ini kita panggil sebagai waris ganti. Kalau daripada ibu, itu nenek. Kemudian bapa, nenek juga. Kemudian datuk. Okay. Ini si mati. Kemudian daripada si mati ni, dia akan pergi kepada saudara seibu sebapa, lelaki dan perempuan, SIBL dan SIBP. Ya. Anak daripada saudara seibu sebapa perempuan tak boleh pusaka. Siapa yang dapat, dia turun ke bawah daripada keturunan lelaki. Iaitu anak saudara seibu sebapa lelaki dan keturunan lelaki. Kemudian kita pergi satu lagi, iaitu saudara sebapa. Saudara sebapa juga ada 2. Saudara sebapa lelaki, saudara sebapa perempuan. Saudara sebapa perempuan hanya setakat dia saja. Anak dia tak boleh terima pusaka. Mestilah daripada jalur lelaki, keturunan lelaki. Saudara, anak saudara sebapa lelaki dan keturunan lelaki ke bawah. Dan yang terakhir adalah saudara seibu, ada 2 orang. Saudara seibu lelaki dan saudara seibu perempuan. Boleh dengar tak suara saya? Boleh ya? Okey. So, selesai dekat sini. Selebihnya adalah golongan asabah, iaitu daripada bapa. Bapa saudara seibu sebapa lelaki. Cari golongan lelaki, anak bapa saudara seibu sebapa lelaki. Bawah lagi cucu bapa saudara seibu sebapa lelaki ataupun keturunan lelaki semua. Kemudian golongan yang seterusnya adalah bapa saudara sebapa lelaki, anak dia, anak bapa saudara sebapa lelaki dan keturunan lelaki ke bawah. Bapa saudara seibu tak boleh pusaka. Datuk, datuk, adik-beradik datuk
Adik-beradik datuk iaitu datuk saudara seibu sebapa lelaki dan juga datuk saudara sebapa lelaki anak dia dan keturunan lelaki ke bawah. Ya. Anak datuk saudara seibu sebapa lelaki dan keturunan lelaki, ya, iaitu anak datuk saudara sebapa lelaki dan keturunan lelaki. Okey. Begitu. Jadi lengkaplah carta waris kita. Ya. Carta waris kita lengkap. Kemudian apabila kita sudah tahu carta waris, kita nak tahu, kita nak memfatwakannya. Kita start daripada suami ataupun isteri. Suami akan dapat 1/2 jika si mati tidak mempunyai keturunan. Jika si mati ada keturunan, suami akan dapat 1/4. Isteri akan mendapat 1/4 jika si mati tidak mempunyai keturunan. Ya. Mungkin saya jelaskan lagi sekali. Si mati ni walaupun dia tidak mempunyai keturunan dengan isteri yang lain ataupun dengan suami dia yang bersama-sama dengan dia, ya, tetapi mungkin dengan perkahwinan dia yang terdahulu, ya, perkahwinan dia yang terdahulu dengan suami dia sekarang dia tak ada anak, tapi dengan perkahwinan terdahulu dia ada anak, dikira sebagai ada anak, ya, si mati itu ada anak. Sama juga dengan isteri yang tadi, ya. Kalau si mati, si suami itu tak ada anak dengan isterinya sekarang, katakan dia ada 3 orang isteri, katakan. Dengan isteri ketiga ni dia tak ada anak. Ya. Tapi dengan isteri pertama dengan isteri kedua dia ada anak. Dikatakan sebagai si mati mempunyai keturunan. Ya. Dan isteri yang tadi akan berkongsi bahagian. Kalau sebab banyak bilangan lah. Kalau bilangan dia ada 3, maknanya 1/4. Kalau tiada keturunan, isteri akan dapat 1/4, ya, dibahagi dengan 3 orang. Kalau si mati tak ada anak. Tapi kalau si mati ada anak, si isteri akan mendapat 1/8 dibahagi dengan bilangan isteri dia tu. Ada berapa orang? Kongsi bahagian. Ya. Kemudian kita pergi kepada ibu. Ibu ada 3 bahagian, iaitu 1/3. Syarat ibu mendapat 1/3, iaitu pertama sekali adalah tiada keturunan ke bawah. Ya, tiada keturunan ke bawah. Kemudian si mati ni, bilangan saudaranya tidak melebihi seorang. Maknanya paling tak ada seorang. Kalau lebih, ibu tak boleh dapat 1/3. Ibu akan dapat 1/6. Bahagian kedua ibu adalah 1/6. Syarat tadi, saudara si mati berbilang dan juga mempunyai keturunan kat bawah. Jika ada keturunan, automatik ibu akan dapat 1/6. Ni sifir dia. Kena hafal ni. Ya? Sifir, si mati kalau ada keturunan, ibu akan dapat 1/6. Tapi kalau si mati ni tadi, antara lain si mati mempunyai saudara dia, adik-beradik dia, baik seibu sebapa, saudara sebapa, ya, saudara seibu, lebih daripada seorang, jadi ibu akan mendapat 1/6. Yang ketiganya adalah ibu akan mendapat 1/3 baki. 1/3 baki iaitu setelah ditolak bahagian fardu. Biasanya 1/3 baki ni golongan yang terlibat adalah ibu, bapa,
dan juga pasangan, suami ataupun isteri. Yang lain tak ada. Ya? Yang lain tak ada. Hanya 3 golongan ini saja. Ibu, bapa dan juga pasangan. Okey. Bapa pula. Bapa asalnya adalah asabah. Ya? Asabah. Asabah ni iaitu jika si mati tiada keturunan. Macam tu je. Okay. Si mati tiada keturunan. Kemudian bapa akan mendapat 1/6 dengan syarat ada golongan lelaki kat bawah. Baik anak lelaki, cucu lelaki atau cicit lelaki. Kalau ada salah satu kat sini, dia akan dapat 1/6. Walaupun ada anak perempuan, cucu perempuan atau cicit perempuan, dia akan dapat 1/6. Sekiranya si mati mempunyai golongan yang anak perempuan saja. Anak perempuan, cicit perempuan dengan cucu perempuan je. Katakan dia akan dapat 1/6 campur asabah. 1/6 campur asabah, syarat dia tiada lelaki. Tiada lelaki. Anak lelaki ke, anak perempuan ke, cucu perempuan ke, atau cicit perempuan, bapa akan dapat 1/6 campur asabah. 1/6 campur asabah ini perlu dibagikan fardu dahulu. Jika ada baki, barulah boleh bagi kepada bapa asabah tu. Asabah tu maksudnya baki. Kita turun kepada, kita ambil yang mudah-mudah dulu, yang atas dulu. Kita habiskan yang atas. Ya. Bapa pula. Nenek. Nenek bahagian satu je. Ya, 1/6. Syarat nenek sebelah ibu ni boleh bersaka, iaitu syarat dia ibu ni mati dulu. Manakala nenek pula sebelah bapa akan dapat 1/6 dengan syarat ibu dan bapa ni mati dahulu. Ibu dan bapa mati dahulu, jadi nenek akan dapat 1/6. Sekiranya pada waktu tersebut ibu dan bapa mati dahulu, kedua-dua nenek ni ada. Nenek dua orang ni akan berkongsi bahagian 1/6. Dia tak boleh dapat 1/6 seorang. Dia akan berkongsi bahagian 1/6 bagi dua. Datuk sama juga, iaitu macam bapa, asabah, 1/6 campur asabah, dan yang terakhir sekali adalah mukasamah. Yang membezakan dia lah. Yang membezakan antara datuk dengan bapa, mukasamah. Kemudian kita pergi kepada anak perempuan. Anak perempuan akan mendapat 1/2 jika dia seorang diri, tanpa ada anak lelaki. Anak lelaki ni dia tak ada. Kita buat andaian, dia tak ada. Anak perempuan dapat setengah. 2/3 jika dia berbilang ramai adik-beradik perempuan. Anak lelaki pun tetap tak ada. Anak lelaki tak ada. Kemudian dia dapat satu lagi, iaitu asabah bil ghairi, iaitu apabila dia bersama-sama dengan anak lelaki. Cucu perempuan pula, cucu perempuan sama macam anak perempuan. Syarat dia adalah kalau dia seorang diri akan dapat 1/2. Syarat dia cucu lelaki tak ada. Cucu lelaki tak ada. Anak lelaki tak ada. Cucu lelaki tak ada, anak lelaki tak ada. Dia akan dapat, dan juga anak perempuan pun tak ada. Dan dia akan dapat 1/2. Kemudian dia dapat 2/3. Sama macam tadi. Syarat dia, cucu lelaki tak ada, anak lelaki tak ada, anak perempuan pun tak ada. Jadi cucu perempuan ni dapat 2/3 jika dia berbilang.
Kemudian dia akan dapat satu bahagian lagi iaitu asabah bil ghairi apabila dia bersama-sama dengan cucu lelaki. Ya. Pasangan dia lah yang satu taraf dengan dia. Dengan syarat lain, anak lelaki dan anak perempuan, anak lelaki mati dahulu. Ya. Anak lelaki mati dahulu. Jadi tinggal anak perempuan. Anak perempuan ni boleh dapat lah. Boleh dapat kalau misal kata syarat dia mesti yang anak lelaki ni dia kena mati dulu. Barulah dua-dua ni boleh dapat. Kalau tak, tak boleh dapat. Ya. Kalau anak lelaki ni hidup lagi, tak boleh terima. Dan yang terakhir adalah 1/6. Syarat untuk dapat 1/6 iaitu cucu lelaki mati dahulu ataupun tak ada. Anak lelaki pun mati juga. Tinggal anak perempuan dengan cucu perempuan. Anak perempuan ni mestilah tidak lebih daripada seorang. Dia tunggal. Seorang dia hidup. Ya. Bila dia seorang, yang kita faham tadi adalah dia dapat 1/2 kan? Dapat 1/2. Mana cucu perempuan ni dia akan mendapat 1/6 untuk menyukupkan 2/3. Tengok kan? Anak perempuan dapat 1/2 campurkan dengan 1/6 kan? Yang cucu perempuan kan? Jadi dekat sini kita tahu pembawah dia adalah 6 kan? Jadi sini darab 3 lah. Jadi 3. Jadi 3 kali 1, 3. Campur dengan 4 sama dengan 6 kan? Itu kata sama 1. Sama juga dengan 4/6. Jadi kalau kita kecilkan dia, kita akan dapat 2, ni 3 kan? Jadi inilah jadikan kenapa cucu perempuan ni dia mendapat 1/6 kerana untuk menyukupkan bahagian 2/3. Kalau erti kata lain, bila ada cucu perempuan, anak perempuan dan cucu perempuan mesti ada baki. Itu je lah nak beritahu kan. Mesti ada baki. Baki itu adalah golongan yang menerima secara asabah. Okay. Kemudian cicit perempuan sama macam cucu perempuan. Tak payah bincang lah. Sama je. Okay. 1/2, 2/3, asabah bil ghairi dan juga 1/6. Sama. Kemudian kita tengok kepada saudara seibu sebapa perempuan. Saudara seibu sebapa perempuan, dia akan mendapat sama macam anak perempuan. Iaitu pertama 1/2 jika dia seorang diri, syarat lain tiada pasangan dia. Saudara seibu sebapa perempuan tak ada. Maaf. Saudara seibu sebapa lelaki tak ada. Saudara seibu sebapa perempuan dia ada. Dengan syarat lain, dia ni mesti seorang diri lah. Sama macam kes tadi, macam anak perempuan ni seorang diri. Syarat lain adalah bapa ni tak ada. Bapa ni mesti syarat dia tak ada. Kalau ada, terdinding. Bapa akan meninding semua adik-beradik, saudara seibu sebapa perempuan dan juga saudara sebapa perempuan, baik lelaki baik perempuan akan terdinding oleh bapa dan juga anak lelaki, cucu lelaki, cicit lelaki dan golongan lelaki. Ya. Kalau ada golongan lelaki, saudara seibu sebapa perempuan, lelaki atau perempuan, saudara sebapa lelaki dan perempuan, saudara seibu lelaki dan perempuan, semua golongan ni tak boleh terima pusaka kerana ada bapa ataupun saudara lelaki, keturunan lelaki ke bawah ni. Ya. Kalau ada perempuan, dia boleh terima lagi. Ya. Itu yang katakan. Kalau ada lelaki dan bapa ni, kuatlah. Kuatlah. Kemudian dia akan terima 2/3 syarat yang sama. Ya. Syaratnya tak ada saudara seibu sebapa lelaki, tiada bapa, tiada anak lelaki, tiada cucu lelaki, tiada cicit lelaki. Kemudian dia akan dapat asabah bil ghairi. Ya. Asabah bil ghairi ini dengan syarat dia bertemu dengan saudara seibu sebapa lelaki. Asabah bil ghairi, dia bertemu dengan pasangan. Ya. Dia bertemu dengan pasangan dia. SIBP bertemu dengan SIBL.
dia akan dapat asabah bil ghairi. Dengan syarat lain, tiada bapa, tiada anak lelaki dan keturunan lelaki bawah. Tak ada. Kemudian dia akan mendapat satu asabah ma'al ghairi. Macam mana asabah ma'al ghairi ini dia boleh terima? Ini adalah salah satu yang kita bincang minggu lepas, golongan perempuan yang menghabiskan bahagian. Iaitu apabila saudara seibu sebapa perempuan bertemu dengan anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan atau mana-mana ketiga-tiga ada pun, saudara seibu sebapa perempuan akan mendapat asabah. Ya. Kalau ada lelaki, dia dapat asabah bil ghairi. Tapi oleh kerana lelaki ni tak ada, dia dapat asabah ma'al ghairi. Ya, faham ke tak tu? Nanti ada contoh lah, nanti kita akan bagi contoh. Ya, tapi sekarang ni kita bagi tahu dululah inilah dia apa ni bahagian-bahagian. Okey. Kemudian kita akan pergi ke satu lagi iaitu saudara sebapa perempuan. Saudara sebapa perempuan sama macam saudara seibu sebapa perempuan. Cuma bezanya iaitu dia ada 1/6. Ya, 1/6. Jadi, saudara sebapa perempuan akan dapat 1/2 jika dia seorang diri. Dengan syarat lain, ya, 1/2 ni kalau dapat, yang ni golongan tak ada. Saudara seibu sebapa tak ada. Hanya ada Doktor, saudara sebapa. Ya, Doktor, SIB ya, dengan FB kan ada muka samah kan? ya, ya, Ada tu bahagian lagi muka samah. Kan? ya. Ya, ya. Muka sama ada. Jadi muka sama ni dekat sebelah sini lah. Cumanya saya tak nak sebut muka sama sebab belum sampai waktu lagi sebenarnya nak cerita muka sama ni. Jadi saya tak nak nanti ada terkeliru kan. Tapi tak apa, kita letak juga okey muka sama. Okey, muka sama kat sini. Golongan adik-beradik sampai sini ni, sama saudara sebapa, saudara seibu sebapa, semua golongan ni akan menerima apa muka sama. Kecuali dia ni ajalah. Saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan tidak menerima secara muka sama. Muka sama ni apabila dia bertemu dengan datuk. Datuk bertemu dengan adik saudara si mati. Okay. Kemudian yang ni saudara sebapa perempuan 1/2, kemudian 2/3 jika dia berbilang, dengan syarat lain ini tak ada. Okey, pasangan dia yang sedarjat dengan dia tak ada. SIB tak ada semua. Okey, dapat 2/3. Okey. Dengan syarat lain bapa dan keturunan lelaki ke bawah. Kemudian dia akan mendapat asabah bil ghairi dengan syarat dia bertemu dengan saudara sebapa lelaki, pasangan dia, ya, pasangan dia. Dengan syarat lain, saudara seibu sebapa tak ada, bapa dan keturunan lelaki ke bawah. Kemudian dia akan mendapat asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi sama macam tadi juga. Syarat dia tiada saudara sebapa lelaki, tiada saudara seibu sebapa lelaki atau perempuan, okay? Dan tiada bapa dan keturunan lelaki ke bawah. Dan yang terakhir, bahagian dia adalah 1/6. 1/6 ini syarat dia mesti bertemu dengan saudara seibu sebapa perempuan. Ya? Saudara seibu sebapa perempuan syarat dia mesti seorang. Sebab bila sama macam kaedah ni tadi. Ya? Sama macam kaedah anak perempuan dengan cucu perempuan. Satu anak perempuan seorang, cucu perempuan seorang ataupun berbilang akan berkongsi bahagian lah. Kalau dia berbilang tadi dia akan dapat 1/6 lah. Okay? Jadi untuk menyukupkan 2/3 sama kaedah macam tadi. Okay? Jadi yang ini tiada saudara sebapa lelaki, saudara seibu sebapa lelaki pun tak ada, tetapi saudara seibu sebapa perempuan, ya, mesti seorang. Mesti seorang. Sebab dia mesti dapat 1/2 dulu. Bila dapat 1/2 dulu, barulah saudara seibu, saudara sebapa perempuan boleh dapat 1/6. Ya, boleh dapat 1/6 untuk menyukupkan bahagian 2/3. Tapi kalau dekat sini, saudara seibu sebapa perempuan dah dapat 2/3, maknanya saudara sebapa perempuan mahjub. Tak boleh terima pusaka. Kerana
bahagiannya sudah pun dihabiskan oleh saudara seibu saudara perempuan dengan syarat lain, bapa dan keturunan lelaki ke bawah tidak ada. Kemudian, saudara seibu lelaki dan perempuan, jika dia seorang diri mana-mana, dia akan dapat 1/6. Okay? Seorang je. Syarat dia seorang dapat 1/6. Apakah syarat dia? Syarat dia mestilah tiada keturunan ke bawah. Ini keturunan ke bawah tak ada. Dan juga keturunan lelaki ke atas tak ada. Bapa dengan datuk ni mesti tak ada. Kalau ada, dia terdinding. Dia termahjub. Ya? Disebabkan oleh ada bapa, datuk ataupun keturunan ke bawah. Kalau jika dianya berbilang, dia akan dapat 1/3, iaitu lebih daripada seorang. Dapat 1/3. Syarat yang sama. Baik. Maknanya sekarang, golongan yang tertinggal yang saya tak sebut tadi itu, semua tadi adalah golongan yang menerima secara asabah. Baik laki, cucu laki, cicit laki. Saudara seibu sebapa laki, anak saudara seibu sebapa lelaki dan keturunan lelaki ke bawah, saudara sebapa lelaki, anak saudara sebapa lelaki dan keturunan lelaki ke bawah. Ya. Golongan ini menerima secara asabah. Jadi tak timbullah perbincangan kita sebab di golongan asabah. Kemudian bapa ni, okey, bapa saudara seibu sebapa lelaki dan keturunan lelaki ke bawah ni, dan juga bapa saudara sebapa lelaki dan keturunan lelaki ke bawah, semua golongan ni akan menerima asabah. Cumanya ada tertib yang kita bincangkan minggu lepas kan. Pertama sekali, tertib yang pertama adalah golongan bawah. Ni, ya. Yang ini adalah asabah mengikut tertib yang pertama, yang utama. Yang kedua, ya. Yang kedua. Ketiga, datuk dan juga tiga. Yang keempat mana? Yang keempat yang ini, adik-beradik ni. Yang ini nombor 4. Dan yang kelima adalah datuk. Ini yang kelima. Sekiranya kita sudah mencari, kita sudah membuat siasatan waris, tiada waris yang ditemui, maka kalau sudah kita ikut tertib ini, tak ada juga, maka bolehlah diberikan kepada Baitul Mal. Barulah boleh diberikan kepada Baitul Mal. Okey, ada pertanyaan? Okey, Muhammad Zainuddin tanya, cucu perempuan dapat 1/6 juga ke kalau lebih daripada seorang? Ya, cucu perempuan mendapat 1/6 juga kalau dia lebih daripada seorang, ya, untuk menyukupkan 2/3 bahagian. Ada lain? Ada? Assalamualaikum doktor. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ah, Sila. doktor, saya nak tanya apa keturunan saudara seibu ke bawah tu memang tak dapat Saudara seibu, Ya. yang belah hujung kali. Ujung sekali anak dia ke bawah. Golongan ni. Ya. Yang ini ni setakat dia saja. Setakat Dia berhenti sampai sini. Ya. Kalau Okey. ada, dia tak boleh terima pusaka kerana dia bukan daripada kalangan waris. Okey. Faham. Terima kasih. Lain-lain?
Boleh tanya insyaAllah. Saya ambil masa sikit untuk bagi sebab kita nak masuk benda lain pula lah mana. Kau faham semua? Puan Siti okey? Okey Ustaz, okey. Okey, alhamdulillah. Nah, Cik Muhammad Zainuddin okey? Assalamualaikum doktor. Okey, Waalaikumsalam. Ya. saya nak minta sekali lagi doktor ulang yang berkaitan dengan asabah ma'al ghair, yang Sabah Malwairi. saudara perempuan seibu sebapa tu. Okey. Okey. Macam mana dia dapat asabah ma'al ghair tu? Okey, boleh. Baik. Terima kasih doktor. Ya. Asabah ma'al ghairi ya adalah asabah di mana orang perempuan yang boleh menghabiskan bahagian. Ada dua je yang boleh terima, iaitu saudara seibu sebapa perempuan dan juga saudara sebapa perempuan. Asabah ni, asabah ni dia menerima waktu apabila dia bertemu dengan anak perempuan. Maksud saya, anak lelaki tak ada ni. Dia ada anak perempuan. Anak perempuan ni tak kira lah dia dapat 1/2 ke, dia dapat 2/3 ke. Tetapi mesti ada bakinya. Ya, mesti ada baki. Bakinya ni kalau pada waktu tu saudara seibu sebapa perempuan ada, iaitu adik-beradik yang sangat rapat dengan dia, adik-beradik seibu sebapa, dia akan menghabiskan. Kalau dia dapat 2/3, anak perempuan dapat 2/3, maka saudara seibu sebapa perempuan akan mendapat asabah malwairi, di mana baki itu semua dia punya. Macam saya kata minggu lepas. Kan? Macam saya kata minggu lepas, katakan si mati ni tadi meninggalkan anak lelaki dia ada, anak perempuan dia ada. Anak perempuan, lepas tu dia ada saudara seibu sebapa perempuan dan juga saudara sebapa lelaki. Anak lelaki ni mati dahulu. Okey. Cik Muhammad Zainuddin, tolong jawab soalan saya. Anak perempuan kalau seorang dapat berapa? 1/2 doktor. 1/2. Kalau dia ramai, dia dapat berapa? 2/3 doktor. Dapat 2/3. Alhamdulillah. Tu ada assessment saya buat tu. Alhamdulillah. Okey. Sekarang antara saudara sebapa lelaki dan saudara seibu sebapa perempuan, mana yang siapakah yang boleh terima pusaka? Antara dua orang. SIBP. Sebabnya ada setengah-setengah orang bila dia tak belajar, dia akan kata saudara sebapa lelaki inilah yang boleh terima pusaka. Kerana alasan dia adalah sebab dia ni lelaki, dia paling kuat sekali. Tetapi bila kita belajar belajar faraid, kita tahu bahawa anak perempuan ni kalau dia ada dua orang kat sini, anak perempuan, dia tak boleh terima dah 1/2, dia dapat 2/3. Tapi dalam masa yang sama, adik-beradik si mati, saudara si mati ni ada seorang kat sini. Ataupun ada dua lah katakan, ada dua perempuan kat sini. Okay, macam mana? Yang kedua-dua ini akan mendapat asabah ma'al ghairi. Yang ini, lelaki ini mahjub. Ya, mahjub. Terdinding terus kerana dalam satu-satu pengiraan faraid tidak boleh ada dua asabah. Kalau saudara sebapa lelaki ni, saya dah sebut tadi, dia akan mendapat secara asabah. Dan saudara seibu sebapa perempuan ini juga mendapat secara asabah. Antara kedua ini, manakah yang lebih utama? Yang paling utama adalah saudara seibu sebapa dengan si mati. Lebih rapat. Jadi, kita utamakan saudara seibu sebapa perempuan dahulu daripada saudara sebapa lelaki. Boleh tak kita?
Doktor, sekiranya kalau cucu perempuan Cucu ada, perempuan. macam mana pula Okey. doktor? Cucu perempuan dekat sini ya. Cucu perempuan ni Ya betul. mesti daripada anak lelaki. Dia tak mau daripada anak perempuan. Okey? Dan katakanlah kalau kat sini kan. Kalau dekat sini ada 2 orang perempuan. Anak perempuan ni ada dapat 2/3. Cucu perempuan boleh dapat atau tak? Cucu perempuan tak boleh pusaka. Kerana saya sebut tadi, sebab dia dah habiskan 2 bahagian. 2/3 ni dia dah habiskan. Jadi dia tak boleh terima pusaka. Unless kalau anak perempuan ni tinggal seorang, jadi anak perempuan akan mendapat 1/2, cucu perempuan akan dapat 1/6 untuk menyukupkan 2/3 bahagian. Jadi, kalau pada waktu tu dalam kes yang sama macam ni, saudara seibu sebapa perempuan yang ada 2, jadi dua-dua dapat kan? Anak perempuan dengan cucu perempuan dapat bahagian 1/2 dengan 1/6 bersama dengan 2/3, bahagiannya akan diperolehi oleh saudara seibu sebapa perempuan yang 2 orang. Jelas? Pakai earphone ambil tak ni? Pakai earphone. Jelas. Mana? Jelas. Okey? Jelas. Jelas ya? Okey. Haji Din okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, lain-lain soalan ada tak? Doktor, Ya, cikgu. kalau lah kita andaikan ni si Mati ada satu anak perempuan seorang, Si Mati okey, ada anak seorang perempuan. Okey, anak perempuan seorang kan? perempuan dan ada saudara seibu sebapa lelaki, Saudara seibu sebapa ada lelaki seorang ni. SIBL, SIBP satu lagi. Oh, 2 ada lah. Ada 2 Ada lelaki perempuan dua-dua. ni lah. Okey. 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 SIBL dan juga SIBP. Okey. Dua-dua ada. So macam mana Di kisah situ ada kan? di situ kita nak utamakan yang mana? Nak utamakan anak perempuan dengan SIBP, nak asabah okey. ma'al ghairi kan ke, Okey. ataupun kita nak asabah bil ghairi SIBA dengan SIBP Ya. dulu. Mana tu? Okey. Sekarang ni. Mana kita nak dahulukan? Okey. Sekarang ni kita tengok yang fardu dulu. Anak perempuan ni wajib dapat. Sebab dia duduk dalam kategori waris utama. Waris utama, anak perempuan ni tadi cikgu kata dia seorang kan. Dia akan dapat 1/2. Mesti dia diutamakan. Sebab yang ini ni, cikgu kena pastikan dia SIBP dengan SIBL. Dia ni dah ada berpasangan. Dia dah tak boleh lagi dah kaedah lain. Dia kaedah dia mesti 1/2 kalau dia seorang diri. 2/3 kalau dia berbilang. Kalau dia asabah ma'al ghairi tak boleh. Sebab apa? Ada saudara seibu sebapa lelaki. Syarat yang boleh terima adalah asabah bil ghairi kat situ. Maknanya dia akan dapat secara asabah kat sini. Tak boleh ke kalau kita bagi anak perempuan tu separuh, lepas tu SIBP tu bagi separuh lagi, yang saudara SIBA tu tak payah bagi. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia ni dalam satu darjat. Adik-beradik dia. Adik-beradik seibu sebapa. Kita tak boleh buang dia. Kalau dia tak ada, tak apa. Dia ni boleh dapat asabah ma'al ghairi. Tapi oleh kerana dia ada, dia akan mendapat asabah bil ghairi. Iaitu lelaki 2, perempuan 1. Macam tu. Tapi kalau SBL memang kita buang lah kan. Anak perempuan SBL, dengan SIBP, lepas tu ada SBL memang. Okay. Ya betul. Kalau ada kat sini, katakan dalam kes yang ini lah kan. Dalam kes ini kan. Yang ini lelaki ni terpaksa mahjub. Terpaksa kita gunakan. Dia ni mahjub. Kerana dia dah menghabiskan bahagian. Tapi kalau dia duduk dekat sini, SBL ada kat sini, dia ni tak boleh dapat. Kerana apa? Sebab dah ada L kat sini.
SIBL ni dah ada dulu. Jadi dia tak boleh terima lah. Sebab asabah sekali dapat je kan. Ya, betul. Yang ini Terima lebih kasih Doktor, utama terima kasih. daripada dia. Oh, Okey, jelas kan? clear. Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. Okey, lain-lain. Bagi kata orang tu. Blend. Kadang-kadang benda gitu kita jadi keliru juga kadang-kadang tu. Ya, jaga. Lain-lain? Ada pertanyaan? Jangan senyap sunyi ya. Sebab memang kita nak, kalau tak tanya memang jadi akan keliru. Kekeliruan akan berlaku sentiasa kalau kita tak ulangi carta waris ni. Macam doktor cakap lah, carta waris ni kena hari-hari kena tengok. Kena ulang-ulang. Kalau tak ulang-ulang, dia akan keliru pula esok. Lusa keliru lagi. Jadi, dirasakkan untuk diri saya dan semua, kena ulangi carta waris ni hari-hari. Ya, Jadi betul. kena makanan. Okey. Tak apa. Okey, lain maknanya dah tak ada dah orang nak tanya ni. Okey, kalau dah tak ada orang nak tanya, kita akan masuk pada asal masalah. Seperti yang saya kata, minggu depan kita cerita balik benda tu. Kita refresh balik sebab dia mesti ada penambahan. Antara tiap-tiap hari tu mesti ada benda yang kita nak kena bincang, benda baru. Okey. Hari ni kita cerita pasal asal masalah. Okay. Asal masalah ni macam mana, iaitu kita nak mendapatkan bahagian pecahan yang sepatut berapa kita nak letakkan. Kita bagi contoh macam ni lah. Katakan si mati meninggalkan anak lelaki saja. Okay? Anak lelaki saja. Maknanya sekarang anak lelaki ni dengan si mati ni dia akan menghabiskan bahagian. Maknanya kalau dia ada seorang, maksudnya satu kan. Maknanya semua bahagian si mati, harta si mati akan diperolehi oleh anak lelaki dia. Ada dekat tempat saya ni, kes dia, si isteri ni, si mati ni tak mati lagi. Cuma si isteri ni suruh tanya dekat lelaki dia. Dia suruh suami dia ni pergi tanya dengan saya. Dia kata, harta dia pergi ke mana? Adakah harta ni akan pergi ke adik-beradik lah suami dia ni, sekiranya kalau misal kata si suami ni mati? Jadi saya kata, anak dia tu lelaki ke perempuan? Dia kata anak dia lelaki. Kalau anak lelaki ni kalau kita belajar, dia dapat secara apa? Dia dapat secara asabah. Asabah apa? Iaitu baki. Baki berapa? Kalau dalam kes ini, isteri mendapat, katakan isteri tak ada lagi. Okay? Maknanya semua harta tu akan dimiliki 100% kepada anak lelaki ini. 100% akan dapat. Sekiranya kalau si mati itu, si mati ada 2 orang anak. Anak lelaki dan juga anak lelaki ada 2 orang. Nak kira macam mana? Nak kira, maknanya kalau kat sini dia akan dapat separuh lah. 1/2, 1/2. Kaedah adalah asabah. Kalau anak lelaki tu ada 5 lah katakan. 5 anak lelaki si mati ada 5 orang anak. 1, 2, 3 laki. Nak kira macam mana? Okay, kita tengok bilangan anak itu ada berapa. Pertama, anak lelaki 1, 2, 3, 4, 5. Kita tahu bahawa anak lelaki ini dia dibahagikan kepada 5 bahagian. Sebab dia ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bahagian harta si mati ni tadi, dia akan dapat 5 bahagian. Dibahagikan kepada 5 bahagian. Mana kalau duit 100,000, RM 100,000, setiap seorang akan dapat 20,000 setiap seorang. Kalau lelaki senang. Kita masuk pula kalau misal kata
kalau dia ada lelaki dan perempuan. Okay? Lelaki dan perempuan. Kalau lelaki, kita kata si mati ni tadi meninggalkan 2 orang anak. Anak lelaki, anak perempuan. Berapa? Ini keadaan apa ni? Kita boleh bagi tahu. Cikgu, keadaan apa ni? Kalau kita ada anak lelaki dengan anak perempuan ni, kita panggil keadaan Asabah apa? bil Dia bil pembahagiannya. ghairi. Ya, betul. Asabah bil ghairi iaitu lelaki dua dapat. bahagian anak lelaki, satu bahagian anak perempuan. Ya, betul. Maknanya dekat sini, bahagian dia adalah ini sifir untuk faraid macam ni ya. Si mati ada apa? Ada anak lelaki, anak perempuan. Mendapat secara asabah. Kita tahu sini dapat 2 ni 1. Jadi bahagian dia adalah 3 bahagian. 2 untuk lelaki, 1 untuk perempuan. Selesai. Dapat 3. Okey. Katakanlah pula kalau si mati itu meninggalkan 1, 2, 3. Lelaki, 1, 2, 3, 4, 5. Perempuan. Tambah lagi 1. Cukup 10. Perempuan. Okey. Sekarang ni, berapakah bahagian yang diterima oleh semua waris-waris ini? Ya. Siapa? Anak lelaki. Saya ringkaskan je lah. Perempuan. Ada 6. Okay. Lelaki ni ada 2. Ada 3 orang. Senang je. Kalau kita congak pun boleh. 3 kali dengan 2, 6. 2, 3 kali 2, 6. Ada perempuan dapat 1 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, bahagian dia berapa? Bahagian dia 12. Sebab 6 perempuan campur dengan 6 bahagian untuk lelaki, jumlah dia 12. Asabah, bahagian 12, lelaki dapat 2, 2, 1, 1. Selesai. Untuk kes ini. Okay? Okay. Ini yang senang kita nak kira lah. Kita tengok pula kalau kita masukkan golongan yang lain. Katakan kita masukkan golongan wanita kat situ. Kata si mati meninggalkan isteri. Iaitu ada 3 lelaki, 2 perempuan. Okay. Kita tuliskan ada isteri, lelaki ada 3 orang, perempuan ada 2 orang. Okey. Cik Muhammad Zainuddin, isteri dapat berapa bahagian? Isteri 1/8. Kerana apa isteri dapat 1/8? Sebab ada golongan bawah. Ada keturunan ya. Keturunan bawah. 1/8, betul. Yang selebihnya, anak lelaki dan anak perempuan, dia akan mendapat secara asabah. Iaitu baki daripada 1/8. Okay. Jadi sekarang ni, asal masalah berapa? Doktor? Kena panggil nama ni sebenarnya ni. Doktor Muhammad Azhar, agak-agak berapa asal masalah untuk kes ini? Maksud doktor yang baki 7/8 lagi. 7, bukan. Sekarang ni apa ni asal masalah ni tahu tak berapa? Untuk Dalam kes ini. Untuk kes ini. Asal masalah. Sebab kita tengah bincang asal masalah. Tahu tak? asal masalah maksud Ustaz apa Ustaz? Asal masalahnya iaitu okey. Okay. Asal masalah ini adalah bergantung kepada bahagian fardu.
Okey. Kita lihat barang fardu ini ada 8 kan? Mhm. 8 ni. 8 ini kalau tiada waris fardu yang lain, maaf saya, tiada pecahan yang lain, mana 8 ini kita ambil je 8 ni letak kat atas. Hmm. Ah. 8 bahagi dengan 8 dapat 1. Ya. 8 bahagi dengan 8 dapat 1. 8 tolak 1 bagi 7. Macam yang kata doktor tadi, betul lah. 7/8 lah. Yang ini 1/8, yang ni 7/8. Mhm. Okay. Kemudian ni kena tengok betul-betul ya, sebab nanti dia ada konflik kat situ. Okey, selesai dekat situ. 8 bahagi 8 dapat 1. 8 tolak 1 bagi 7. Sekarang kita lihat. Anak lelaki dengan anak perempuan ada 5 orang ni. Lelaki ada berapa bahagian lelaki yang boleh kita pertimbangkan dekat sini? 2, 2, 2, 2, 6. 6 Perempuan campur 2 2. 8 kan? Jumlah 8 kan? Ya, Jumlah 8 kan? Okey. 8. 7 dengan 8 boleh kecil ke tak? Cara asasnya 7 dengan 8, 8 dengan 7 ni tak boleh dikecilkan, betul? Betul. Kita tak nak dalam bentuk perpuluhan. Kita tak nak. Kita nak di dalam bentuk nombor bulat. Okay. Sekarang 8 ini kena naikkan ke atas. Sebab dia punya huruf kecil sangat, saya letak sini ya. 8 kali 8 sama juga dengan 64. Betul? Mhm. Jadi 8 ni yang daripada sini ni naik ke atas ni sebenarnya ni. Dia naik ke atas. Inilah orang dia. Dia naik ke atas. 8 ini darab dengan 1 jadi 8 kan? Okay. Kita kena tahu bahawa ni adalah 211. 27 darab dengan 2 sama juga dengan 14. 7 darab 2 sama juga dengan 14. 14. 7 darab 1, 7. 7 darab 1. Jumlahkan semua akan dapat 60. Okey, jelas? Mhm. Ada yang confused? Okey. Kita ambil yang mudah sikit. Mudah tak mudah lah. Okey. Katakan si mati meninggalkan suami. Ya. Seorang lelaki ada 3 perempuan. Kita ambil sifir dia. Suami, anak lelaki, perempuan. Anak lah. Nanti kalau kita buat perempuan nanti takut terkeliru. Suami. Suami boleh berapa? 1/4. 1/4. 1/4. 1/4 kerana Keturunan di bawah. kepada rakan-rakan semua, bila kita bercakap tentang fatwa, kalau kita kata 1/2 kerana apa? Kita tak nak orang yang mendengar kata-kata kita tu tanpa sebarang sebab. Ya? Contoh kat sini, suami mendapat 1/4 kerana ada keturunan ke bawah. Ya? Anak lelaki, anak-anak dia, anak lelaki seorang dan 3 orang anak perempuan tu akan mendapat secara asabah. Asal masalah berapa? Asal masalah yang ada adalah 4. Jadi bawakan dia ke atas 4.
Jadi 4 bahagi dengan 4 dapat 1. Merujuk kepada 1/4. Baki dia 7 tolak dengan 1 baki 3. 3 ni apa tuan-tuan? 3 ni adalah untuk bahagian 4 orang anak dia. Ya, untuk 4 orang anak dia. Tapi kalau macam mana kita nak bagi? Kalau misal kata anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian, 1 bahagian, 1 bahagian, nak bagi dengan 3. Sedangkan jumlah semua ada 5 bahagian. Kan susah kan? 3 dengan 5 tak boleh dikecilkan. Jadi 5 ni kena naikkan ke atas. Jadi 5 darab 4, 20. 5 darab 1, 5. 3 kali dengan 2, 6. 3 kali 1, 3. 3. Jumlah 20. Setakat ni boleh tak? InsyaAllah, insyaAllah. Yang lain macam mana? Doktor? InsyaAllah, insyaAllah. Boleh InsyaAllah. Okey. Oleh kerana Doktor, yang ini ya. Cuba doktor bagi contoh yang boleh dikecilkan. Yang boleh bagi. Yang boleh dikecilkan. Yang Okey. boleh bagi. Yang boleh kenap, bagi, yang kenap. Okey, katakanlah. Tak apa ke kalau kita lewat sikit hari ni? Boleh ke? Esok tak kerja juga tak? Okey, kita tengok. Katakanlah ada isteri, ada anak lelaki, anak perempuan, anak perempuan. Boleh ke tak tu? Okey, tak apa yang ini dulu kita. Okey. Isteri akan dapat 1/8 kerana si mati meninggalkan keturunan. Yang lain akan dapat asabah. Okey. Jadi 8 ni akan naik ke atas 8. Okey, 8 bagi 8 dapat 1 bagi 7. Sekarang kita ada 2, 2, 1, 1, 1 kan? Jumlah 7 kan? Kalau jumlahnya 7 dua-dua ni, tak payahlah kita nak kembangkan lagi sebab dia boleh dibahagikan kan? Dapat 1 seorang kan? Jadi tak payah bagi kan? Jadi kat sini kita akan dapat isteri akan dapat 1, anak lelaki dapat 2, 2, 1, 1, 1. Okey. Jumlah semua sekali sama dengan 8. Okey, maknanya sini semua orang dah expert lah sebenarnya. Tak ada lagi orang nak kata ada satu kes tu di mana tak apa kemudian. Sebab itu cerita minggu depan lah kita bagi. Okey. Okey, sekarang ni kita dah tahu dah apabila dia ada satu Ustaz, ya. nak banyakkan contoh yang nombor yang tak boleh bahagi tu. Boleh tak nombor yang tak boleh dimatikan tu? Macam 3 dengan 7 macam tu kan. 3 dengan 5 tak boleh nak matikan. Macam nak contoh yang tak boleh nak bahagikan macam tu. Yang macam 8 tu dah senang, dah kita dah tahu dah. Yang macam nombor 5 dengan 3 kita tak boleh nak kecilkan. Okey. Tak Macam boleh tu. kecilkan. Haji Solah. Ya. Okey, kita Siti nak sekarang mahir yang ni tu. okey. Kita tengok kalau misal kata kalau pembawahnya lebih daripada 1. Sekarang yang kita lihat tadi adalah golongan suami ataupun isteri kan. Sekarang kita tambah lagi 1. Pemboleh ubahannya kita tambah. Si mati
meninggalkan isteri, meninggalkan ibu, lelaki, anak lelaki dan juga anak perempuan. 2 orang anak perempuan. Okay. Saya tak tahu ni, saya reka je ni. Saya reka. Okay. Okay. Puan Siti, kebetulan kita kena tanya dalam bentuk macam kita selalu jumpa Spontan. kan. Okey. Kalau cara kita nak menulis, ini bagi saya ya. Ini bagi saya, macam mana saya suka buat. Saya lebih suka buat daripada atas kepada bawah. Iaitu yang pertama, ibu, isteri, anak lelaki, anak perempuan, anak. Okey. Sekarang soalan saya, Puan Siti. Ibu Ya. boleh berapa? 1/6. Kenapa isteri Sebabnya dapat? Ha, dia ada keturunan ke bawah. ada keturunan. Sebab dia ada keturunan, dia akan dapat 1/6. Lulus. Betul. Kemudian isteri. Isteri dapat 1/8 sebab ada Kerana keturunan ke bawah. sebab ada keturunan. 1/8. Anak lelaki dengan anak perempuan, Asobah. asobah apa? Asobah bil ghairi. Asobah Sebab bil dia ada ghairi. pasangan. Ya, betul. Bijak dah ni. Orang bijak-bijak semua dalam ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ilmu tu sampai, alhamdulillah. Okey. Sekarang kita ada 2 pembawah fardu, ya. 16, 18. Saya tak berminat nak bercakap tentang apa ni, mengikut kaedah yang yang diceritakan dalam buku, kerana saya rasa apa Susah nak yang faham. dijelaskan tu susah nak faham. Jadi saya tak berminat nak ajar hak tu. Itu baca sendiri. Tak, bagi saya 8 dengan 6 ini, kalau kita nak dapatkan asal masalah, kita kena menggunakan gandaan sepunya terkecil kan. GSTK kan. GST kata. Gandaan sepunya terkecil. Kita ada 6. Ada 6 dengan 8. Okay. 6 gandaan 6 lah. Gandaan 6, 12, 18, 24, 32. Manakala 8, kita ada 16, 24, kan? 84, 88 lah. 88, 32 kan? 32. Jadi, GST-nya adalah kita perlu mengambil yang paling kecil sekali, iaitu 24. Okey. Kerana itulah nilai yang paling kecil yang kita nak letakkan sebagai asal masalah. Okey. 24 bagi 6 dapat 4. 6 darab 4 sama juga dengan 24. 8 kali berapa 24 atau 24 bagi 8 dapat berapa? Jadi dapat 3. 3. Okey. Jadi jumlahnya adalah 4 campur 3, 17. 7. 24 tolak 7 bagi 17. Ya, bagi 17. Sekarang kita ada 2, 1, 1. Jumlah 4. Okay. Jumlah 4. 17 dengan 4 tak boleh kecil. Tadi, Cik Muhammad, Zainuddin tadi tanya, kalau misal kata, kalau apa ni, yang boleh dikecilkan macam mana? Contohnya lah, kita bagi contoh. Kalau misal kata kat sini 16, katakan. Kita boleh kecilkan ni. 16 dengan 4 ni kita boleh kecilkan. Iaitu 4 kan, bagi dengan 4. Ini akan tinggal 4. Ya. Tinggal 4 sebab kita bahagikan dengan 4. Okay.
Macam itulah kita boleh kecilkan. Dalam kes ini 4 dengan 17 tak boleh dikecilkan. Jadi 4 ini naik ke atas darab dengan 4. Okey. 4 darab dengan 24 sama juga dengan 96. berapa? 96. 96. 4 kali 4, 16. 1, 8 kali 2, 8 campur 1, 9. 96. Okey. Jadi 4 ini, jangan ambil 24 ni. Ambil nombor 4 ni, darab. Macam tu. 4 darab 4, 16. 4 darab 3. Kemudian 17 yang kita ada ni, darab dengan 2. Jadi, kat sini 34, 17, 17. Jumlah semua adalah 96. Boleh? Contoh lagi. Tadi kita letak isteri. Sekarang kita letak pula suami. Dia mati, meninggalkan suami. Okey. Ada lelaki, perempuan, perempuan. Ramai anak dia. Ada juga bapa. Tambah satu lagi, ibu. Okey. Jadi, kita lukiskan syarta waris. Ada ibu, ada bapa, suami, anak lelaki, anak perempuan, anak perempuan. Okey, siapa kita nak tanya malam ni? Saya nak tanya Puan Rosina. Ni antara orang favourite saya ni sebenarnya ni. Puan Rosina, ada dekat situ nak? Puan Rosina? Tak ada. Cik Samsul? Boleh? Okey, baru okey, Puan Rosina, ibu dapat berapa? Mak problem. Okey, tak ada masalah. Yang paling penting tu, ibu dapat berapa? Speaker okey. 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 Ibu dapat berapa? Satu per 6. 1/6. Okey. Bapa? 1/6 ni dapat kerana siapa? Cik Samsul pun boleh jawab juga. 1/6. Kalau boleh, 1/6 tu dia dapat kerana siapa? Kenapa? Kerana mempunyai keturunan ke bawah. Kerana ada keturunan ke bawah. Bapa? Bapa 1/6 pun sama juga kerana mempunyai keturunan ke bawah. Okey, 1/6 kerana ada Suami keturunan ke bawah. Suami 1/4 sebab mempunyai 1/4. keturunan ke bawah. Okey, bagus. Alhamdulillah. Yang ini? Anak-anak dapat asobah bil ghairi. Bil ghairi. Okey. Kita sekarang ni ada pembawah 6 dengan pembawah 4. 6 atas ni kita abaikan. Jadi kita ambil gandaan sempurna 6 dengan 4. 12. 6, 12, 18. 4, 8, 12. Jadi nilainya asal masalah adalah 12. 12 bagi 6 kita dapat
2. 12 bagi 6 dapat 2. Sebenarnya 6 darab 2 dapat 12 lah. Macam tu lah. 4, 12 bagi 4 dapat 3. Jumlah semua sekali berapa? Jumlah semua sekali adalah sama macam sebelah tadi, 7. Dan bakinya adalah 17. Okay. Anak lelaki 2, 2. 1, 1, 1, 1. Jumlah semua sekali adalah 8. Dapat 8. Jadi kat sini, 8 ni dengan 17 tak boleh dikecilkan. Jadi 8 naik ke atas 8. 8 kali 2, 16. 96 juga. 96. Ustaz, nak tanya, kenapa 17 17 campur, maaf. Maaf. Bukan 5 kan? 5. Saya 5 kan? terperasan yang sini tadi 24 tadi. Maaf. My bad, sorry. 5. Okey, 5. 5. 5 dengan 8. Okey. Jadi sekarang ni 8 darab 2 16. 8 darab 2 16. 8 darab 3 24. 5 kali 2 10. 10. 5. Okey. Jumlah semua sekali adalah 96. Okey. Kalau lah misal kata dekat sini kita tambah lagi 2. Katakan tadi kan sini kita dapat 5 kan. 5 dari 8 kan. Tambah lagi. Anak lelaki ni kita letak 2. Seorang 3 lelaki dan 4 perempuan. Jumlah 10 kan. Jumlah 10. Jadi kat sini kita akan dapat, kita boleh kecilkan. Ini dapat 1. Ini bagi 2. Betul? Okey. 10 bagi 2. Yang ini 5. Bagi dengan 5 lah. Bagi dengan 5 1. Ini bagi dengan 5 dapat 2. Jadi 2 ni naik ke atas 2. Jadi asal masalah tak boleh guna yang ni lah. Asal masalah guna lain lah. 96 ataupun yang tadi tu, yang ini kita panggil sebagai tasahih. Tasahih, iaitu sah masalah. 12, kat sini akan dapat 24. 2 kali 2, 4. 4, 2 kali 3, 6. Kat sini akan dapat 1 kali 2 lah. 2, 2, 1, 1, 1, 1. Jumlah 24. Betul tak? 10, 20, 24. Betul? Okey. Kat situ. Dan 24 ini kita kenali sebagai asal masalah. Yang ini kita panggil tasahih. Boleh? Ada pertanyaan? Okey. Ini yang terakhir insya-Allah. Okey. Doktor, kalau Ya. lebih jelas dan lebih nampak lagi, kalau boleh masukkan nilai duit tu. Boleh. Okey, macam ni je. Encik Muhammad Zainid, ya. Sebenarnya kalau kita nak tahu duit tu apa, kalau tasahih tu 24, kita letakkan 24,000. Untuk mudah kita letak yang paling mudah kira lah kan. 24K, maknanya ibu akan dapat 4,000, bapa akan dapat 4,000, suami akan dapat 6,000, anak lelaki tiap-tiap seorang akan dapat 2,000, anak perempuan tiap-tiap seorang akan dapat 1,000. Macam tu. Boleh? Boleh. Memang betul pun, tapi sebenarnya kalau kita letakkan nilai yang susah dibahagi, kita nak kira pula kan. Jadi kita letakkanlah nilai itu sama juga dengan nilai tasahih itu, iaitu 24 bahagian, kita letakkan 24,000. Jadi darabkan dengan 1,000 lah. 24 bagi 24 maknanya kita akan dapat
satu bahagian 1,000. Jadi ada 4 bahagian kan. Jadi 1,000 darab dengan 4 bahagian sama juga dengan 4,000 dan seterusnya lah. Okey. Katakan sekarang ni kita ambil contoh si mati tinggalkan anak lelaki, anak perempuan, ada 2 orang. Anak lelaki mati dahulu. Anak dia ni ada anak lelaki, bukan anak lagi, cucu lelaki. Cucu lelaki dan juga cucu perempuan. Kita tambah lagi satu, dia ada suami. Okay. Si mati meninggalkan suami. Si mati meninggalkan suami, 3 orang anak lelaki, 3 orang anak. 1 lelaki, 2 perempuan. Anak lelaki mati dahulu. Anak lelaki ni ada cucu lelaki dan juga cucu perempuan. 2 cucu lelaki dan 1 cucu perempuan. Tengok ya. Suami. Kemudian anak lelaki tak boleh kira lah sebab dia akan turun ke bawah kan. Dia akan turun ke bawah. Jadi kat sini ada anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan dan cucu lelaki, cucu lelaki, cucu perempuan. Suami akan dapat 1/4, ada keturunan ke bawah. Anak perempuan, kalau seorang diri, dia dapat 1/2. Tapi oleh kerana dia berbilang, dia dapat 2/3. Cucu lelaki dan cucu perempuan, dia akan mendapat secara asabah. Asabah bil ghaib. Asal masalah berapa yang boleh kita boleh kata? Encik Mizi, berapakah asal masalah dalam kes ini? 12 Doktor. 12. Okay, Alhamdulillah. 12. Maknanya pandai-pandai dah orang kat dalam ni. Malu saya. Alhamdulillah. Itu objektif kita sebenarnya pun kan. Nak bagi semua orang pandai. Okey. 12. Iaitu kat sini ada 4 dengan 3. 4, 8, 12. 3, 6, 9, 12. Jadi 12 lah. Dia punya asal masalah. 4, 12 bagi 4 dapat 3. 12 bagi 3 dapat 4. 4 darab 2, 8. Kan? Mana kata seorang dapat 4 seorang kan? Dapat 4. Dan selebihnya adalah asabah. Selebihnya adalah asabah. Iaitu 8 campur 3, 11. Baki 1. Baki 1. Cucu lelaki dapat 2 bahagian. 2 perempuan 1. Jadi jumlahnya 5. 5 naik ke atas. Boleh ke tak tu? Naik ke atas. Naik 5. Okay. Sebenarnya dalam kes ini kita sebenarnya boleh je darabkan dengan anak perempuan ni. Kalau dengan anak perempuan ni nanti kita nak pecah pula. Mungkin setakat ni kita tak ada masalah. Kita buat 2 kaedah. Pertamanya kita buat macam ni dulu kan. Okay. Kita buat macam ni dulu iaitu 5 naik ke atas. 5 kali 12 kita akan dapat 60. 5 kali 3 sama juga dengan 15. 5 kali dengan 8, 40 kan. 40 sebab tadi kita dah bahagikan dengan 4. Katakan kita ambil 5 dengan 8 ni 40. Kemudian 1 kali 2. 1 kali 2, 2, 2, 1. Betul tak ni? Dah 40, 15. Jadi dekat sebelah sini, sebab kalau dekat sini dia ada 2 orang, mudah kita nak bagi.
Sebab dia bagi 2 je. 4. Tapi kalau dia misal kata ada lagi satu orang kat sini, anak perempuan kat sini macam mana? Macam mana? Okay. Ada suami, anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan, cucu lelaki dengan cucu perempuan. Suami tetap sama, dapat 1/4. Bahagian ni dapat 2/3 kerana dia berbilang. Cucu lelaki dengan cucu perempuan akan mendapat secara asobah. Asal masalah 12. Kat sini tetap sama 2, 2, 1, 5. Jumlah 5. Sini ada berapa? Ni ada 3. 1, 1, 1, jumlah 3. Ya? Nak selesaikan masalah ni. Sekarang ni 5 ni darab dengan 3. Sama juga dengan 15. Okay? Sama juga dengan 15. Dari 12 tadi, 12 bagi dengan 12 bagi 3, 4, 3. Sini 12, 8 kan? 4 kali 2. Bagi tadi sama juga dengan 1. Okay? Jadi 15. 15, 5 bahagian ni, yang cucu ni, jumlahnya 5 bahagian. Anak perempuan ada 3 orang, ada 3 bahagian. 5 darab 3 sama juga dengan 15. 15 ni tadi naik ke atas. Jadi 5 kali 2, 10. 5 kali berapa tu? Lima belas kali dengan 12 ya. 180. 180. 180. 180, 15 kali dengan 3. Berapa? 45 kan? 45. 15 kali 8. 15 kali 8. 15 kali dengan 8 sama juga dengan 120. Bahagi dengan 3. Bahagi dengan 3 sama juga dengan 40. Maknanya salah seorang akan dapat 40, 40, 40. Dah sini 120. 15 kali dengan 8. Lepas tu 15 kali dengan 3, dengan 1, 15 kali dengan 1, 15 bahagian lah. 15 bahagian, maknanya kat sini 15 bahagian bahagi dengan 5. Okay? 15 bahagian bahagi dengan 5 sama dengan 3. Jadi dekat sini, cucu perempuan dapat 3 bahagian. 3 kali 2, 6. 6 bahagian, 6 bahagian. Jumlah semua 15. Kalau kira semua sekali, dapat 180. Ini kaedah yang paling cepat sekali untuk kita kira. Tak payah kita nak kira ni dulu, katakan. Kat sini kan. Kat sini nak buat dulu. Lepas tu pecah lagi. Nak buat 2 kali kita nak buat kan. Itu adalah lebih baik kalau kita buat cara yang paling singkat, iaitu 3 bahagian anak perempuan ini, 3 bahagian cucu ni ada 5 bahagian. 5 bahagian harapkan dengan 3 bahagian dapat 15 kan. 15 ni tadi harap dengan asal masalah. Ya, 15 darab dengan 12 dapat 180. 15 darab 3 kita akan dapat 45. 15 darab dengan 8 dapat 120. Ya. Dibahagikan dengan 3 orang, kita akan dapat 40 seorang. 15 darab dengan 1 dapat 15. Oleh kerana 15 ni ada 5 bahagian kat sini. 15 bahagi dengan 5 dapat 3. Jadi, satu bahagian cucu perempuan akan dapat 3 bahagian. Anak cucu lelaki akan dapat 3 darab dengan 2, 6. Ini kaedah lain sikit. Jadi, jumlah semua sekali 180. Ada pertanyaan? Ke yang ini pening sikit.
Ustaz, dia punya pengiraan yang pertama, kedua tu sama je kan? Jumlahnya dapat sama je kan? Mana? Macam mana? Apa Yang nama? kedua tu? Ini Ni. yang pengiraan mula-mula dengan nombor 2 tu dia punya jawapannya sama kan? Ni yang Ya. macam Ustaz, apa nama? Ustaz Wan bagi tahu pagang telinga ikut belakang ikut depan ni Tak, yang ini lain ini shortcut lagi. Oh, yang ni shortcut lagi. Yang nombor 2 tu shortcut Ya. lagi. Yang ini ni kalau kita buat yang kata yang pegang telinga tu, kalau kat sini kita letak cucu perempuan, cucu laki. Yang pegang telinga tu kalau semua lelaki. Kalau lelaki semua, jangan kita letak dua bahagian. Kalau dua bahagian, dia pegang gini. Padahal dia boleh shortcut je pegang seperti ni. Kan? Okay. Tapi dalam untuk kes yang ini adalah kaedah yang special sikit, iaitu kita darab dia dengan ini, lepas tu naikkan ke atas, jadikan dia tasheh yang baru. Asal masalah ataupun tasheh yang baru, sah masalah yang baru 180. Bukan lagi kita guna 12, tapi kita gunakan 180 berdasarkan kepada bahagian anak perempuan ni. Ya, pembawah ni. Bahagian anak perempuan ni ada 3. Kalau misal kata kita letak sini 5 katakan, apa akan jadi? Cuba Puan Siti kirakan kalau anak perempuan sini ada 5 orang. Katakan kat sini ada 5 orang. Keliru Siti ni Ustaz dalam kelas nak soki kata siap ni. Taklah maksudnya. Maksud saya, lepas ni cuba try. Kalau misal kata anak perempuan ni kita tambah lagi 2 orang. Macam mana kan? Tapi still kita kena darab dengan 5 juga kan Ustaz? Ini darab dengan ini. Sebabnya kita tak nak nanti dia memanjang sangat. Kita tak nak dia boleh leret. Okey, leret macam tu kan? Ya. Okey. Jadi sekarang ni ini adalah bahagian akhir sebenarnya. Bahagian akhir 180. Jadi tak perlu kecil lagi dah. Kalau kecil kita lagi. nak sohehkan dia punya pembahagian tu Ya, betul. Yang ini bahagian akhir dia ni. Okey. Ni bahagian akhir bahagian tu. Ada pertanyaan lain tak? Sebelum kita mengakhiri soalan ni. Ya. Contoh kalau anak perempuan tu 8 orang, maksud dia kita boleh potong sajalah 8 dengan 8 lah. Sekali lagi. Yang ini ke? Contoh kalau kes ni. Kes ini anak perempuan. Ya. Anak perempuan ada 8 orang. Anak perempuan ni 8 orang. Okey. Maksud dia kemudian? 8 boleh potong-potong. Potong dengan apa? Yang dengan yang 12 ni. Yang 381 ni. 381, okey. Ya. Nak terus potong? 8 tu. Ya. Maksud dia kali 5 hanya kali dengan 12 saja ke? Kena kali juga 5 kali dengan 8. Mesti kali dengan 8. Kerana sebabnya kalau kita tak buat macam tu, kita mungkin dapat jawapan yang silap. Okey. Boleh try apa ni kaedah ni. Sebab yang ini saya untuk apa yang saya buat sebelum ini, saya kira 2 kali. Satu, saya buat yang ini dulu. Saya pecahkan kat sini, saya naikkan ke atas ni, dapat satu bahagian lagi. Lepas tu bawah ni, nak buat macam mana? Menaik lagi sekali ke atas. Cuba kita buatkan sekali je. Kita akan dapat jumlah yang sama macam yang kita dapat, kita bahagikan sekali 2 bahagian ni. Okey. Doktor, kalau Ya. Okey, kalau bahagian anak perempuan tu ada 5 bahagian. Bahagian cucu pun ada 5. 5 sama 5. Pakai 5 saja ataupun kena 5 darab 5 darab 12. Darab dengan 25. Ya. 5 kali 5 25. Sebab bahagian ni lain. Bahagian dia ni lain. Tapi boleh try lah. Kan kalau misal kata nak membuktikan betul ke tak betul, kena try lah. Boleh betul ke tak kan? Tapi kalau ikut pandangan saya, dalam satu kes yang kompleks kan. Kadang-kadang saya cuba susah nak dapat jawapan, lambat kita dapat kan. Jadi dengan cara macam ni kita boleh dapat cepat. Ini berdasarkan pengalaman saya lah sebenarnya. Ni kiranya kerja rumah lah ni, homework. Di samping apa kata orang tu,
carta waris tu perlu diselesaikanlah 30 kan. Kena habiskanlah InsyaAllah. juga. Carta waris dah habis dah. Dah siap dah 30. Dah lebih dah. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya nampak tak apa dia punya akibat dia? Akibat dia Nampak. adalah pada diri kita sendiri. Jadi Bila kita kita terus gambarkan benda tu. Ya, boleh dilakarkan kat hadapan mata kita nampak dah apa sebenarnya orang tu nak cakap kan. Kita tahu dia duduk dekat mana kan. Jadi kita boleh oh dia ni boleh dapat, ini tak boleh dapat. Berbanding dengan kita tak menghafal, kita tak tahu. Betul. Okay, Jadi lepas ni kena banyak buat latihan ni pula. Latihan mengira ni. Yang ini asas kepada kita nak kira matematik lagi ya. Sebelum kita nak masuk matematik, kita kena kira dulu asal masalah. Nanti orang tanya, Ustaz, doktor, macam mana nak dapat asal masalah? Jadi kita tak nak lagi ada masalah. Kita bagi tahu siap-siap macam mana nak dapatkan asal masalah. Jadi di masa hadapan, bila kita dalam mengira, jadi soalan tu makin lama makin kurang kita bertanya. Cumanya kita mungkin akan bertanya dari segi sifir dia. Kenapa dia boleh dapat ya? Macam tu kan. Sebab kita tak hafal sifir dia. Dia tak dapat kerana contoh macam saudara seibu kan. Saudara seibu syarat dia apa? Syarat dia adalah tiada golongan lelaki ke atas dan tiada keturunan ke bawah. Iaitu adalah sifir. Sifir yang kata orang tu tak boleh lekat dekat kepala kita. Dia kena sentiasa praktis. Kalau yang matematik yang kita buat ni boleh selesai, maknanya tak adalah banyak persoalan yang akan timbul. Kerana kita memang dah tahu cara nak ngira. Okey, lain? Nanti kalau misalnya ada apa-apa kan, misalnya dapat satu contoh, try lah. Doktor. Ya. Okey, yang tadi yang kalau anak perempuan 5 bahagian tadi, kalau cucu 5 bahagian, so saya darab dengan 5 sahaja. So 5 darab 12, 60. Jadi macam yang soalan pertama tadi lah kan. Jadi 40 dah untuk bagi anak perempuan. 40 boleh bahagi 5. 40 bagi dengan 5. Ya, dapat 8. Saya kira sekejap. Sekarang anak perempuan ni 5 Kalau misal kata kalau kita darab tu dia akan jadi? Dia akan jadi tasahih jadi 60. Tasahih 60. Mana 5 dengan 5 boleh jadi 1? Macam tu? 5 darab 12. 5 terus darab dengan 12 kat atas ni? Ya. Kalau macam tu, tadi suami, anak perempuan tu ada 5 Ya, 5. Kita try ni ya. Sebab soalan ni cara automatik je sebenarnya saya buat ni. Bukannya betul pun. Sebagai contoh je kan. Okay, suami akan dapat 1/4. Sama juga. Tadi 5 ni kita bagi dengan 5 je ya. 5 kan? 5. Ya, 5. 60. Ketiga 15. 5 kali 4, 40. 40 bagi 5 lah. Kan? 40 bagi 5 lah. 40 bagi 5. 40 kan? 8. 40 bagi dengan 5, 8 lah. 8 lah. Kan? Jadi kat sini baki dia lah. Boleh lah macam tu. Boleh lah macam tu. Tapi kalau misal kata sini 4. Situ 4 tak boleh sebab bahagian cucu 5. Maknanya kalau misal kata kalau sama lah cucu dengan kalau anak sama, boleh kita bawa naik ke atas lah. Tapi kalau tak sama, maksudnya yang ini 5 darab dengan 4 lah. Ya. 4 lah. Terima kasih. Kalau tu apa ni tak kongsi bahagian tak tahu kita. Tapi kaedah dia macam tu lah kan. Kaedah dia macam tu, maknanya kita untuk nak memudahkan lagi, nak cepatkan urusan kita, dia darabkan dekat sini 5 kali 4 jadi 20. 20 kali dengan 12 dapat berapa sekian kat sini lah.
macam kaedah yang macam kat sini ni. Terima kasih Cik Mizi. Kan berkongsi-kongsi pengalaman, tolong kirakan sekali kan. Soalan ni soalan yang tiba-tiba, tak dirancang pun. Betul kan? Okey, lain-lain? Semua orang okey tak? Apa ni apa ni kaedah doktor ni Ustaz advance. Umar senyap je doktor. Puan Rasina Mahmud, kaedah doktor ni advance maksudnya apa? Tak pernah saya pun tak kerti juga nak kata, sebab yang ini ni berdasarkan daripada pengalaman kita buat ngurus satu pusaka kan. Cara ni lah yang paling cepat sekali. Apa ni mudah dan pantas. Kemudian apa satu lagi anak perempuan apa Bilwairi betul. Okey, dua okey. Lain-lain macam mana? Okey tak? Kalau tak ada apa-apa nak tanya, kita nak tutup dah ni. Okey Ustaz, okey. Boleh ha? InsyaAllah boleh. Jadi minggu depan ni saya ingat saya nak masuk dalam bab aul. Okey. Saya nak masuk bab aul. Maknanya yang ini ni kita akan jumpa balik pada lepas aul kita baru jumpa balik. Iaitu kita akan masuk kepada bahagian-bahagian fardu. Semua bahagian fardu. Kita akan mulakan daripada suami, isteri, ibu bapa, bahagian waris utama. Kita buat kemungkinan yang ada, yang kemungkinan jika berlaku. Macam mana kita nak kira? Kita akan jumpa baliklah yang apa ni pengiraan kita ni. Okey. So saya ingat takat tu lah dulu malam dah ni pukul 11.10 lah pun kan. Menggantikan yang komputer hang tadi kan. Saya pun tak pasti tuan-tuan. Puan-puan saya pun tak pasti kenapa kan. Jadi saya terpaksa restart komputer saya. Moga-moga akan datang tak jadi masalah lah. Ya, okay, InsyaAllah. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir, sudi dengar, sudi kongsi kan. Kita ni, saya ni taklah pandai sangat pun. Tapi bila kita kongsi, kita akan lebih daripada orang tu. Contohlah. Okay. InsyaAllah lah. Semoga ilmu ni tuan-tuan, kita jangan simpan, kita sebarkan kepada orang lain. Kan? Jadi orang lain juga akan dapat manfaat daripada perbincangan kita kan pada malam ini. InsyaAllah. Ya. Jadi sehingga setakat tu dululah pada hari ini. Kalau mungkin insyaAllah kita jumpa pada minggu depan lah. Okay? Semoga Allah SWT memberikan taufik dan daya untuk kita amal dan sampaikan. Mari kita tangguh dengan tasbih kafarah dan satu. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya mahu ya rabbana lakal hamdu wa jalal wajhi sultan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Takabbarallahu minkum. Ustaz,